Assalamualaikum tuan dan puan. Sorry tadi. Terima kasih tuan-tuan. Apa khabar tuan-tuan? Masih tuan-tuan? Masih tuan-tuan? Teruskan perkongsian. Ahli kerajaan perpaduan. Oh, tadi persimpangan perpaduan kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Tuan Muhammad, Tuan Mahathir, Mak Isha, dan saya Ismi Mak Isha. Dan salam perkenalan kepada sahabat-sahabat daripada kerajaan perpaduan, terutama sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, dan buang yang keruh ambil yang jernih, dan salam persahabatan hati ke hati. Semoga dengan wujudnya kerajaan perpaduan, unity government akan buat satu perubahan, satu kebangkitan kepada Malaysia yang kita cintai. Alhamdulillah, dan hari ini ada perkara yang mengejutkan kita semua, yang mana kita punya bursa saham melonjak hampir 50 mata. Alhamdulillah, semua kuantal untung, alhamdulillah. Dan yang paling mengejutkan, currency kita melonjak dari 464 kepada 447, 448. Itu satu petanda yang jelas, pelabur mempunyai keyakinan yang tinggi kepada unity government, mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Saya memang orang UMNO yang tegar. Semua orang tahu. Sebut Ismi Rakyat ni, semua orang tahu dah. Totok UMNO. Tapi, saya berjiwa besar lah hal ni. Sebab apa? Daripada Anwar Ibrahim, daripada Muhyiddin, berkali-kali ganda baik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi, kita dengar speech pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahasa Melayunya pun baik. Bahasa Inggerisnya pun baik. Malah beliau berani berhadapan dengan soalan-soalan daripada wartawan. Itu important. Berbeza dengan PM yang ke-8 yang tidak berani berhadapan dengan wartawan dan sentiasa melarikan diri dari wartawan. Jadi, tahniah juga kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Perjuangan anda cukup panjang. Dari 98 sampailah ke titik keramat hari ini. Laungan reformasi kedengaran jelas dalam Dewan. Reformasi disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Dasai. Malah perkataan lawan sampai menang juga dilaungkan oleh PM Dasai hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim Dasai lah. Okey. Jadi ini satu benda yang menakjubkan. Dan sebagai ahli UMNO, kita pun tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga asalnya daripada kilang UMNO. Menjadi ahli parlimen pertama kali pada tahun 1982. Perjuangan yang hebat, menyatukan bangsa. Dan tersingkir dari UMNO pada tahun 97. Kerana Tun Mahathir biasalah. Dia tengok Anwar Ibrahim ni hebat. Jadi dia pancung awal-awal. Tapi itulah perjuangan yang panjang. 2 kali masuk penjara. Kali pertama masuk era Mahathir, menghentikan gelombang reformasi. Dibebaskan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, ayahanda kita. Seterusnya masuk semula dalam penjara era Mahathir juga. Dan diampunkan dan dijanjikan jawatan Perdana Menteri oleh Tun Mahathir. Tapi Tun Mahathir dan Muhyiddin kencing Anwar Ibrahim. Maka kemenangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri
tertangguh kerana dikencing oleh Mahathir dan Muhyiddin. Maknanya Muhyiddin mengambil hak Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Muhyiddin jadi PM ke-8 tu kerana dia mencuri hak Anwar Ibrahim sebenarnya. Dia ambil hak Anwar Ibrahim. Dan mereka menjangkakan Anwar Ibrahim tidak boleh bangkit lagi. Orang silam lah. Kalau dalam penjara pun Pakatan Harapan boleh menang pilihan raya ke-14. Ini dia PH punya champion sudah di luar penjara, dari penjara sampai ke istana. Saya teringat satu pidato Anwar Ibrahim ni Parti kita tak ada Tan Sri. Parti kita parti jalanan. Parti kita parti derita. Oh, sedap kan? Sebab Anwar Ibrahim ni dia seorang orator. Dia memang seorang yang sangat hebat menyampaikan pidato-pidato dia lah. Maknanya macam saya lah, saya ni kira remaja era reformasi. Masa berlaku reformasi tu umur saya 18 tahun. Umur saya 18 tahun masa gelombang reformasi berlaku lah. Tapi kita tak terjebak dengan reformasi sebab saya menyertai Angkatan Laut Diraja Malaysia, Royal Malaysian Navy. Jadi kita tak terjebak lah dengan reformasi tu. Dan ini juga keajaiban. Saya nampak rakyat Malaysia dapat menerima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Berbeza ketika Muhyiddin diangkat sebagai Perdana Menteri, penerimaan rakyat kepada Muhyiddin amatlah kurang. Sama juga di era Ismail Sabri, penerimaan rakyat tu agak kurang. Berbeza bila Anwar menjadi Perdana Menteri, rata-rata rakyat Malaysia dapat menerima dengan baik. Malah yang important sekali, dunia meraihkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tak sombong. Ini yang bagus. Tadi dalam sidang media pertamanya, ucap pertama kali ni, ucap pertama sebut, beliau menawarkan kepada parti-parti lain juga untuk menyertai unity government. Mana-mana parti pun boleh sertai kerajaan dia. Perikatan Nasional pun boleh sertai kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang hebatnya. Dia tak tamak. Dan yang kedua, yang luar biasanya Anwar Ibrahim ni, dia menerima cabaran Muhyiddin Yassin untuk membuktikan keabsahan beliau di dalam parlimen. Sebab dia orang nak buat bajet kan. Perkara pertama, sebelum buat bajet, dia nak keabsahan dia sebagai Prime Minister Malaysia dibuktikan dalam parlimen. Dan kita yakin beliau akan berjaya membuktikan keabsahannya di dalam parlimen. Jangan maklum, bukan hanya Barisan Nasional yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, GPS juga menyokong, dan yang terbaru GRS menyatakan sokongan yang padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ditambah lagi dengan warisan yang beri sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaik Datuk Seri, teruskan. Saya Arya UMNO, saya menyokong penuh Datuk Seri untuk menyelamatkan negara. Dan pada waktu ni kita tamatkan pergaduhan kita. Kita tak mau lagi macam zaman Muhyiddin. Muhyiddin asyik nak bergaduh orang kita saja. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita rasa dia tak akan bergaduh orang kita lah. InsyaAllah kita yakin atas dokongan berbagai-bagai parti kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau akan jadi seorang Perdana Menteri yang berjaya menyelamatkan negara ini yang hampir hancur dan lumpuh disebabkan kerakusan dan ketamakan dua insan. Insan pertama bernama Mahathir Mohamad. Insan yang kedua bernama Muhyiddin Yassin. Dan kepada orang-orang Perikatan Nasional, anda sepatutnya berjiwa besar. Anda kena pandang ke depan. Kena meletakkan kepentingan negara di atas sekali. Anda sepatutnya bersama dengan kami dalam kerajaan perpaduan. Itu lebih baik. Tapi kalau anda nak tunjukkan ego anda juga, anda nak diperbangkang dalam parlimen, teruskan, tak ada masalah.
Dan kamu orang perikatan jangan salahkan kami. Sebab kami UMNO, parti yang dilahirkan di istana, dirasmikan di istana. Kami ini menjunjung titah Seri Paduka yang di-Pertuan Agong. Sebab sebelum kami disarankan menyertai kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional terlebih dahulu mendapat saranan atau titah daripada Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Tapi jelas Muhyiddin menolak mentah untuk menjalinkan kerjasama unity government dengan Pakatan Harapan. Berbeza dengan UMNO Barisan Nasional yang menjunjung tinggi titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Secara tak langsung, sebuah parti yang kalah, yang ditolak rakyat pada pilihan raya ke-15, hanya menang 30 kursi, diangkat darjatnya dalam kerajaan perpaduan. Malah Datuk Seri Anwar akan memberi jawatan TPM kepada Barisan Nasional. InsyaAllah teryakin Tok Mak Hassan akan jadi TPM 1. Mungkin GPS TPM 2. Wallahu alam. Okey tuan. Muhammad Hafiz, ismi pengkhianat bangsa Melayu. Tak apalah tuan nak kata siapa pengkhianat, katalah. Tapi saya sayangkan negara ni. Takkan kita nak biarkan negara ni tanpa kerajaan. Takkan kita nak heret negara ni darurat. Takkan kita nak tubuhkan war cabinet. Tentu bursa saham kita akan menjunam. Ringgit kita akan jatuh. Akan berlaku krisis ekonomi yang teruk. Krisis kepercayaan yang teruk dari pelabur. Tentu ramai rakyat akan hilang pekerjaan. Ramai keluarga akan jatuh miskin. Tentu anak-anak akan terpinggir daripada pendidikan dan sebagainya. Mungkin ada anak-anak yang akan kelaparan. Jadi kenapa saya tidak boleh berjiwa besar memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas nama Kerajaan Perpaduan dan menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan juga seluruh Majlis Raja-Raja Melayu. Jiwa saya jiwa besar. Dan saya bukan pengkhianat. Saya bukanlah taksub dalam politik sampai tidak boleh berfikiran waras, tak boleh nak membezakan yang mana yang patut didahulukan, yang mana patut dibelakangkan. Kalau kata berprinsip, saya lah orang yang berprinsip. Saya orang berprinsip lah. Orang yang berprinsip dalam politik bermaksud orang yang berjiwa besar untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Itu maksudnya prinsip dalam politik. Kalau kita nak mengaku kita berprinsip, kita sanggup membiarkan negara ini tanpa kerajaan, kita sanggup nak mengheret negara ini ke kancah darurat, kita sanggup nak re-election semula, itu bukan berprinsip. Itu jumud orang panggil. Betul tak? Hari ni kita tak gembira. Kita bursa saham melonjak 40 ke 50 mata. Tak gembira. Mana pelabur berminat. Tak gembira tu ringgit melonjak. RM4.48 berbanding 1 US dollar. Dah jadi macam tu, inflasi import dapat dikurangkan. Harga barang di pasaran akan merendah sikit. Dan peluang-peluang pekerjaan akan lebih banyak wujud. Itu yang kita nak. Maknanya kerajaan perpaduan ni kerajaan yang mesra kepada pelabur. Itu yang kita nak. Kepada orang Perikatan Nasional, terserahlah kepada anda. Anda nak sebahagian dari kami untuk menyelamatkan negara atau anda tidak mau menjadi sebahagian daripada kami. Dan soal ni soal politik perpaduan. Bukan lagi soal politik dendam. Bukan soal politik perkauman. Politik dendam, politik perkauman tidak akan membina Malaysia. Tapi hanya akan menyebabkan Malaysia jatuh. Seperti mana selepas pilihan raya yang ke-14. Memang dalam kerajaan unity ini ada DAP. Betul, saya akui.
Dalam kerajaan unity ada DAP. Itu saya akui. Tapi parti-parti lain pun ada juga. Ada PKR, ada PAN, ada Warisan, ada Muda, ada GPS, bakal ada GRS, ada UMNO Barisan Nasional. Bukan hanya ada DAP. Betul? Kita kena akulah dengan keputusan masyarakat Cina yang memberi kepercayaan kepada DAP. Yang undi MCA, yang undi gerakan, yang undi DAP itu lah pengundi Cina Malaysia. Bukannya Cina yang dari luar. Kan? Betul tak? Yang undi MCA, undi gerakan, undi DAP lah Cina Malaysia. Kan? Takkanlah kita nak takut dengan Cina Malaysia. Kan? Betul. Dan kita di bawah ni, kita dah bersama Melayu, Cina, India, asli, anak Sabah, anak Sarawak, kita bersama, betul tak? Kan? Betul tak? Jadi apa salahnya hari ni kita bersama untuk menyelamatkan negara kita dulu? Yang kedua, kalaulah kita nak menubuhkan kerajaan dengan Perikatan Nasional, kita dah tahu dah apa akan berlaku. Betul? Yang pertama akan berlaku pergaduhan semua sendiri. Yang kedua akan berlaku masalah untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Macam-macam masalah akan berlaku kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab apa kita kata? Saya kata macam tu. Sebab kita dah melalui pengalaman. Orang yang bijaksana adalah mereka yang belajar daripada pengalaman dan kesilapan. Kalau kita tak belajar dari pengalaman dan kesilapan, bermakna kita akan mengulangi kesilapan yang sama dan kita akan dapat pengalaman yang sama. Kita tahu dah bersatu ni perangai dia macam mana. Kan? Tamak, haloba, menindas, membuli, itu sikap dia. Kalau kita bersama dengan bersatu, kita akan dibuli, dihina. Bila jadi macam tu, kita akan bangkit menentang. Bila bangkit menentang, bagaimana wujud kestabilan politik? Tentu tak wujud kestabilan politik. Yang seterusnya, Muhyiddin Yassin dikenali sebagai Perdana Menteri yang gagal. Satu Malaysia trading, kerajaan gagal pada waktu itu. Takkan kita nak mengangkat semula seorang Perdana Menteri yang gagal untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Tentulah tak nak, betul. Sebab pilihan raya ke-15 tak ada mana-mana parti yang dominan. Satu gabungan pun tak dapat simple majority. Kan? Paling tinggi pun 82 kursi. Kan? Betul tak? Kan? Perikatan 73 kursi. Barisan 30 kursi. Kalau kita tak tubuh kerajaan perpaduan, kita nak tubuh kerajaan apa? Kalau kita tak tubuh kerajaan perpaduan, kita nak tubuh kerajaan apa? Tak ada kerajaan. Betul. Hari ini pun Datuk Seri Anwar Ibrahim offer kepada Perikatan Nasional dan semua parti-parti lain untuk menyertai kerajaan perpaduan. Jadi kalau Perikatan Nasional berjiwa besar, kalau Muhyiddin Yassin, Tok Guru Haji Hadi berjiwa besar, datanglah join dengan kerajaan perpaduan. Tapi kena dengan cara berpaduan. Tak bolehlah dengan cara macam dulu. Betul? Betul tak? Ini bukan soal khianat, soal apa? Soal perpaduan. Unity government. Yang memutuskan untuk mewujudkan kerajaan perpaduan ni adalah Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong, Majlis Raja-Raja Melayu. Ini cadangan dan titah Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Di kita ni parti UMNO contoh. Kita parti yang menjunjung titah. Tentulah kita menyertai kerajaan perpaduan ni. Itu pun selepas Perikatan Nasional menolak untuk menubuhkan kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Mana prinsip Perikatan Nasional tu, prinsip dia mengatasi kepentingan Malaysia. Prinsip dia mengatasi kepentingan rakyat. Mana berprinsipkah Perikatan Nasional tu? Prinsip kita tidak boleh melebihi negara dan rakyat. Kalau prinsip kita lebih tinggi dari negara dan rakyat, bermakna jadi macam Perikatan Nasional lah. Dia rasa dia betul. Padahal apa yang dia buat tak betul. Dan kalau dia pakat dengan orang, dia kena jadi ketua. Orang lain tak boleh jadi ketua. Mana boleh macam tu?
Kalau dia nak pekat dengan PH, Anwar Ibrahim lah ketua pasal Anwar menang 8-2. Dia menang 7-3. Okay. Dan kita Barisan Nasional, kita tak minta pun jadi ketua. Kita meraihkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Malah kita sanggup berjiwa besar, bermaaf-maafan antara kita dan penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Saya sanggup minta maaf. Saya minta maaf kepada semua ahli-ahli Pakatan Harapan, ahli-ahli warisan, penyokong-penyokong pakatan, penyokong-penyokong warisan. Kita boleh minta maaf. Sebab apa? Pasal penyatuan itu lebih besar daripada segala-galanya. Betul bang? Pasal kita nak kan perpaduan. Kita nak orang Melayu, orang Cina, orang India, anak asli, anak Sabah, anak Sarawak bersatu hati untuk menyelamatkan negara kita. Kita juga sedia maklum tahun depan akan berlaku krisis kemelesetan ekonomi. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh World Bank, IMF menyatakan kemelesetan ekonomi antara yang paling teruk dalam sejarah dunia. Bermakna untuk kita menghadapi gelombang kemelesetan ekonomi, kita perlukan perpaduan. Kita perlukan perpaduan bangsa Malaysia. Kita nak Melayu, Cina, India, asli, Sabah, Sarawak berpadu. Hati ke hati, bukan kulit ke kulit. Kalau kita nak berpakat kulit ke kulit, kita tak akan dapat selamatkan negara kita. Tapi kalau kita pakat hati ke hati tanpa melihat warna kulit, insya-Allah akan berlaku kebangkitan yang luar biasa di Malaysia, insya-Allah. Dipikir tuan-tuan. Di orang-orang Perikatan Nasional, cuba nilai sendiri. Adakah prinsip Perikatan Nasional itu mengatasi kepentingan negara? Adakah prinsip Perikatan Nasional itu sanggup membiarkan rakyat lapar? Adakah prinsip Perikatan Nasional sanggup membiarkan ekonomi jatuh, inflasi meningkat? Kalau itu prinsip kamu, mana kami kena tolak kamu. Tapi kalau prinsip kamu tidak mengatasi kepentingan negara dan rakyat, kalau prinsip kamu tidak mengatasi kepentingan ekonomi negara, kamu sertai kerajaan perpaduan. Saya boleh bersalaman baik dengan orang Perikatan Nasional. Mereka sepatutnya sertai kerajaan perpaduan ni. Supaya usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinet yang bakal dibentuk beliau berjalan lancar tanpa diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Itu yang important. Kedudukan kita hari ni, kedudukan kita solidarity. Bukan kita ni nak jumut lagi. Oh, saya ada 115 SD. Kenapa saya tak jadi Perdana Menteri? Dia buat sidang media sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah. Tapi Anwar Ibrahim bijak. Dia berani, dia kata apa? Tak apalah. Cabaran daripada Perikatan Nasional, dia terima. Perkara pertama, dalam parlimen nanti, usulkan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gentleman. Mana dia berani menghadapi kebenaran. Berbeza dengan Muhyiddin dulu. Muhyiddin dulu, bila sokongan dia goyah, dia gantung parlimen. Dia daruratkan negara ni. Betul. Lepas tu, bila keadaan lebih teruk, dia mula buat scheme of thing melalui TV. Semua orang nak dibelinya. Tak boleh macam tu. Maknanya kalau kita hari ni angkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, negara kita akan lumpuh. Perpaduan tak akan wujud. Okey tuan-tuan. Muka macam menangis. Tak menangis. Tapi saya hari ni gembira. Pasal dah bergaduh lama. Kita ni, saya duk bergaduh dengan geng PKR, geng PAN, geng DAP, geng warisan, geng muda ni lama tuan-tuan, bertahun-tahun. Tapi hari ni bila pergaduhan ni diselesaikan dengan perpaduan, saya rasa saya kena berjiwa besar dan saya berani minta maaf kepada musuh-musuh saya. Sekarang ni bukan musuh lagi. Sekarang dah kira sahabat. Dan saya nak bersahabat dengan mereka bukan kerana kulit.
tapi kerana hati ke hati. Kan kita nak dapatkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkara yang paling penting adalah negara dan rakyat. Kita nak negara diselamatkan, rakyat diselamatkan. Itu yang important. Betul? Kalau kita nak bergaduh macam dulu, kan, tak mau pakat, dah tahu tak ada simple majoriti, tak nak pakat. Kau nak pakat, kena lantik kita Perdana Menteri. Sampai bila kita nak meletakkan kepentingan diri kita mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Betul tuan? Yus, yes, orang macam kau lah pecahan orang Melayu. Tuan Yus, cubalah berfikiran terbuka sikit. Rakyat tak beri mana-mana gabungan simple majority. Maknanya apa? Maknanya rakyat Malaysia nak unity government. Rakyat Malaysia nak kerajaan perpaduan. Dan hari ini yang di Pertuan Agong bertitah wujudlah kerajaan perpaduan. Kita sertai kerajaan perpaduan. Malah Perikatan Nasional ditawarkan untuk menyertai kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah offer dah kepada semua parti boleh menyertai kerajaan perpaduan. Jadi kalau kata orang bersatu, PAS, Gerakan, STAR sebagainya, kalau nak masuk join kerajaan perpaduan, join lah, tak ada masalah. Saya okey saja. Yang penting kita ceasefire, buat gencatan senjata. Kita fokus ke satu matlamat, iaitu memulihkan ekonomi negara. Kita buktikan kepada dunia, ketika kemelesetan ekonomi berlaku, kita mampu bertahan, kita mampu berdikari, dan kita mampu menjaga kebajikan rakyat kita. Kita nak pastikan anak-anak kita tak lapar. Kita nak pastikan ketua-ketua keluarga ada kerja. Kita tarik sebanyak boleh pelaburan yang masuk dalam negara kita. Kita nak pelaburan itu menghasilkan pendapatan kepada negara, menghasilkan pendapatan kepada rakyat. Kita nak keluarga Malaysia ni berjaya, tuan-tuan. Salahkah? Salahkah? Kalau kita nak jumut dengan pemikiran politik, tidak mau berpakat, sedangkan rakyat nak kita berpakat. Tuan tahu tak siapa yang nak kerajaan perpaduan ni? Siapa tahu tak? Rakyat Malaysia nakkan kerajaan perpaduan. Rakyat Malaysia nak kita bermaaf-maafan. Rakyat kita nak kita bersatu hati. Sebab tu rakyat tak bagi mana-mana parti dapat simple majority. Sebab rakyat Malaysia tahu, kalau rakyat bagi mana-mana gabungan simple majority, tak selesai masalah, nanti bergaduh lagi. Jadi rakyat buat keputusan, semua tak dapat simple. Jadi semua kena pakat. Sebab tu kalau kata Perikatan Nasional berpakat dengan kerajaan perpaduan, saya menyokong penuh saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sokong. Itu baik. Betul tak? Kalau you nak kata saya DAP, bayu katalah. Tapi prinsip saya dalam UMNO tidak boleh mengatasi prinsip negara. Prinsip saya dalam UMNO atau dalam kehidupan tidak boleh mengatasi prinsip untuk menyelamatkan rakyat. Makna prinsip saya lebih kecil daripada negara, lebih kecil daripada rakyat. Kadang-kadang saya perlu mengorbankan prinsip diri saya semata-mata untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Saya yakin orang-orang PH pun sebelum ni pun tak suka Barisan Nasional. Betul? Tapi hari ni orang PH boleh terima Barisan Nasional. Betul? Orang Barisan Nasional boleh terima PH. Betul? Saya tahu orang UMNO tak suka DAP, orang DAP pun tak suka UMNO. Tapi hari ni kita boleh terima DAP. Orang DAP boleh bermaaf-maafan dengan kita sebab apa? Sebab perkara yang paling penting adalah negara dan rakyat. Sampai bila kita nak bergaduh? Sampai bila? Dalam keadaan ekonomi yang teruk hari ini, pergaduhan panjang, krisis sesama sendiri, kita masih lagi enggan berdamai. Kenapa kita tak nak buat gencatan senjata dulu? 5 tahun ni kita pakat dulu. Contohnya,
Kan? Kita pulihkan semuanya. Lepas tu kalau kita nak bertanding lawan semua sendiri, lawanlah tak apa. Kan? Kalau tak ada yang dapat simple majoriti juga, kita pakat semula macam ni. Matang tak? Kita nak kematangan dalam politik. Komen-komen ni saya cuba baca tuan, mata saya ni memang sangat kurang lah tuan. Saya rabun dekat yang teruk sebenarnya. Tapi saya cuba baca lah kan. Balachandran, yalah ni sebenarnya saya orang Melayu. Balachandran orang India. Asong orang Cina. Ada orang Dayak, ada orang Semai, orang Senoi, orang Kadazan, orang Sungai, orang Bajau, dan etnik lain. Kita hari ni buang yang keruh, ambil yang jernih aja. Kita nak kena selamatkan negara dulu. Kita kena beri sokongan yang padu kepada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan ni bukan disebut kerajaan pakatan, bukan disebut kerajaan barisan, bukan disebut kerajaan GPS atau disebut mana-mana parti. Kerajaan ini disebut Unity Government. Kerajaan perpaduan. Menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Dan yang terbaik untuk diangkat Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akui. Saya akui dia yang terbaik. Sebab bila nama dia disebut bakal menjadi PM, stok market menambung. Belum angkat sumpah, stok market naik 40 ke 50 mata tuan-tuan. Semua kuantum hijau tuan-tuan. Green color tuan-tuan. Bukan red color tau. Ringgit dari 464 naik sampai 448. Tuan-tuan, dulu 475. Kan 448. Maknanya kerajaan ni stabil. Makna pelabur-pelabur berminat dengan unity government. Ini terbaik untuk kita mengembalikan kepercayaan multinational enterprises ni. Bukan perkara yang mudah, saudara. Bukan perkara yang mudah. Tapi bila bursa melonjak, ringgit naik, bermakna apa? Pelabur percaya kepada Malaysia. Pelabur yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Permintaan ringgit melonjak, tuan-tuan. Sebab tu ringgit kita naik. Makna multinational enterprises dah mula menjadikan Malaysia sasaran utama mereka untuk mencari keuntungan dan membawa pendapatan yang lumayan kepada negara. Bila negara ada pendapatan yang lumayan, tentu rakyatnya akan terbela dan terjaga. Okey, tuan. Muhammad Mak Zainal apa ni? Muhammad apa ni? Muhammad apa ni? Lidah Ismi bercabang. Lidah saya satu saja. Saya dah kata, prinsip saya tidak boleh mengatasi negara dan rakyat. Untuk menyelamatkan negara dan rakyat, saya sanggup bersama dengan siapa pun. Gencatan senjata, ceasefire. Takkanlah keadaan macam ni kita masih nak bergaduh. Kita masih enggan menjunjung titah tuanku. Betul tak? Dah tahu tak ada mana-mana pihak boleh di kerajaan. Tuanku bertitah tubuhkan kerajaan perpaduan. Takkan kita nak derhaka. Takkan kita nak membantah. Takkan kita nak menentang. Jadi kita nak tolak ke tepi prinsip kita untuk menjunjung titah. Apa salahnya? Begini lebih baik sebenarnya. Kan? Kalau nak ikut cara Muhyiddin, kan? Nak SD, kan? Itu tak boleh tidak menghormati blok-blok parti. Sebab individu tu menang bertanding atas tiket parti. Bukan atas tiket individu, kecualilah kalau dia calon bebas yang menang. Makna setiap calon mesti akur kepada keputusan parti dan menghormati akta anti lompat parti. Kita wujudkan akta anti lompat parti pun kerana Muhyiddin. Sebab Muhyiddin ni asyik nak tangkap katak. Dan dia cuba tangkap 10 katak daripada Barisan Nasional. Alhamdulillah gagal.
Sebab ada 4 dokumen undang-undang dan 1 akta anti-hopping law atau akta anti lompat parti. Yang nak mau pot berangku kepala bapak kau semua tak apalah nak kata kepala bapak you katalah. Kuang-kuang saya berjiwa besar lah. Saya rasa bahagia tuan. Sebab apa? Sebab Malaysia dapat diselamatkan. Saya takut sebenarnya sebelum ni tau. Saya takut darurat. Kalau darurat, wujud war cabinet atau kabinet perang dalam tempoh kata 2 tahun sebelum re-election. Kesan dia kepada bursa saham, kepada nilai ringgit, kepada ekonomi, FDI akan jatuh, DDI akan jatuh, pengangguran akan meningkat, perceraian akan meningkat, kemiskinan, anak-anak kita akan tercicir pelajaran, ada anak-anak kita yang kelaparan, kes jenayah akan meningkat, tuan-tuan, dan akan wujud krisis sosial, boleh berlaku pergaduhan semua sendiri sebab ekonomi jatuh. Saya takut sangat, tuan-tuan. Tapi atas kebijakan Sri Paduka Baginda kita, bertitah wujudkan unity government, saya lega sebenarnya. Sebab tu saya antara orang yang pertama lah yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab apa saya sokong? Sebab saya nak selamatkan negara, tuan-tuan. Saya bukan kenal pun Datuk Seri Anwar Ibrahim, berjumpa pun tak pernah. Tapi kerana fikir tanah negara ni, fikir takut rakyat susah, takut anak-anak lapang, takut anak-anak tercicir pelajaran ni, berkorban lah saya kata. Tak apalah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu niat kita ni. Okey tuan-tuan? Ya, dan kita haraplah saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM kita ni untuk mengajak parti-parti lain menyertai kerajaan perpaduan ni disambut oleh Perikatan Nasional. Muhyiddin dengan Tok Guru Haji Awang, terimalah. Sambutlah saranan PM kita. Apa salahnya hari ini kita semua berpakat, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Warisan, GPS, GRS, Bebas, kita berpakat. Tak perlu ada pembangkang, itu lebih baik. Bila tidak ada pembangkang, tak adalah nak menjatuhkan semua sendiri. Jangan Tim Muhyiddin pun kena ubah cara. Tak dan apa-apa pun Tuan Ken Long, dia dah nak petikaikanlah keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa benda lah. Tak perlulah nak jadi gila kuasa apa ni. Tan Sri Muhyiddin Hashim pun dah pernah jadi Perdana Menteri. Apa salahnya bagi Anwar Ibrahim pula? Tidak. Tun Mahathir dah. Datuk Seri Najib Razak dah. Muhyiddin Yassin dah. Ismail Sabri dah. Bagilah pula Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa salahnya? Dia dulu dijatuhkan Mahathir sebab Mahathir nak halang dia jadi Perdana Menteri. Pasal dia sangat layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebab tu Mahathir jatuhkan. Betul. Dan hari ni rezeki dia nak jadi Perdana Menteri. Telah tetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terimalah. Sebab saya bimbang juga, tuan-tuan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri lagi, saya bimbang. Nanti kalau dia mati dia bangkit dari kubur, tuan-tuan. Ni kalau Datuk Seri Anwar mati pun tak apa dah. Dia dapat jawatan Perdana Menteri dah. Selamat dah Malaysia, tuan-tuan. Melawak, tuan-tuan. Muhammad Idris Daniel Aisyah, muafakat nasional tu memang baik. Tapi Muhyiddin yang pecahkan muafakat nasional. Betul? Sekarang ni kita wujud pula muafakat perpaduan. Ni Muhyiddin dengan Tok Guru Haji, almarilah bersama orang kami ni. Tak usah bergaduh lah. Kita pakat elok-elok dululah. Buat apa nak bergaduh-bergaduh ni? Betul tak? Kita pakat elok, tunjuk kat dunia yang Malaysia sedang bersolidaritas. Nanti pilihan raya ke-16 kita lawan lah pula. Betul tak? Mai pakat dulu. PRN nanti kita lawan juga. Betul tak? Okey tuan-tuan. Apa soalan tuan? Mata tak apa nampak tuan-tuan.
Alah tuan, kita bermaaf-maafan lah no. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, anak Sabah, anak Sarawak, kita satu hati lah. Kan? Kita selamatkan negara dulu. Tidak? Tak usah duk fikir yang kan ni kerajaan perpaduan ni lain tuan. Bukan kerajaan pakatan, bukan kerajaan barisan, bukan kerajaan perikatan, kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ni kerajaan yang akan kerajaan yang adil. Dan tak perlu bimbang dengan DAP pun. Dulu kita boleh bimbang lah. Dulu lain tau. Masa tu kedudukan ahli parlimen tak seimbang. DAP menguasai sebahagian besar parlimen. Hari ini berbeza. Kerajaan perpaduan kita tak boleh bimbang dengan DAP. Pasal padu. Ahli parlimen Melayu pun ramai. Ahli parlimen anak Sabah, anak Sarawak pun ramai. Kalau kata Perikatan Nasional main join pula dengan kerajaan perpaduan, lagi padulah, apa yang takut sangat? PN jual mahal, man penter. Yalah, ego, tak boleh ego. Macam di Perak. Perak ni sentiasa yang pertama. Kereta pertama kat Malaysia pun datang dari Perak, tuan-tuan. Perak lah yang pertama menubuhkan kerajaan perpaduan dengan PH. Masa Tok Serani angkat sumpah sebagai MB ni, kami di Perak ni pun pening kepala juga, tuan-tuan. Saya pening kepala juga nak menjelaskan kepada masyarakat. Orang telefon saya tak berhenti-berhenti, tuan tahu. Tak berhenti-berhenti panggilan telefon masuk kat saya ni. Tapi saya jawab dengan tenang lah. Ada juga yang marah saya tau. Kau marah-marah saya ni. Saya kata sabar lah kau. Tunggulah saat. Tapi alhamdulillah hak marah-marah saya pun WhatsApp dia minta maaf dengan saya. Baru dia faham bahawa kerajaan perpaduan ni kerajaan untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Dia fikir macam kerajaan PH dulu. Dia fikir macam kerajaan PN dulu. Dok saya kata. Ni lain. Ni sangat istimewa. Dan kerajaan ni dipantau terus oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Dipantau terus. Majlis Raja-Raja Melayu monitor kerajaan ni. Seri Paduka Baginda Yang Agung monitor kerajaan ni. Sebab kerajaan ni kerajaan saranan. Tuanku. Syarizal Mustafa dah tukar nada. Dulu keadaannya berbeza. Dulu kita berlawan untuk mendapatkan undi rakyat. Dah tamat pun pilihan raya. Dah tahu dah pakatan 82 kursi. Perikatan 73 kursi. Barisan 30 kursi. Dah tahu dah. Pakatan tak boleh tubuh kerajaan. Perikatan pun sama, barisan pun tak sama. Jadi, tuanku bertitah kerajaan perpaduan. Jadi semua pihak kena sertai lah. Kerajaan perpaduan, maksud tersiratnya tak ada pembangkang. Semua parti jadi kerajaan. Itu maksud unity government. Jadi kanlah Perikatan Nasional nak keras pedai lagi. Nak keras pedai buat apa? Kan? Mainlah kawan. Sama kawan. Saya dengan orang PKR bergaduh berapa lama? Sekarang orang PKR cukup baik saja. Makan cukup rapat. Kan? Saya boleh minta maaf kat dia, dia boleh minta maaf kat saya. Tak ada masalah. Kan? Yang lepas tu, lepas saya kata, buang kau ambil jernih. Ke depan hari kalau bergaduh, kita bergaduh lagi. Kan? Tapi pergaduhan kita jangan sampai menyebabkan negara ni binasa. Perbalahan kita jangan sampai anak rakyat lapar. Kan? Perbalahan kita jangan sampai ketua keluarga hilang kerja. Perbalahan kita jangan sampai pelabur lari tak nak masuk negara kita. Jadi kita kena bergaduh dengan cara yang smart. Macam sekarang. Kita bergaduh, tiba-tiba kita boleh berbaik. Itu baru politik matang. Itu dinamakan politik yang matang. Kan? Dan ini satu pengalaman yang besar kepada seluruh ahli politik muda. Saya pun masih muda lagi tuan-tuan. Dalam politik kira amat muda. Ini satu pengalaman yang hebat. Pembelajaran yang cukup hebat. Dan ke depan hari, mungkin 20-30 tahun ni berlaku pula benda macam ni. Kalau kita masih hidup,
kita boleh membantu kepada generasi muda pada waktu itu untuk menyelamatkan negara dengan cara yang sama, iaitu kerajaan perpaduan. Dan apa yang berlaku hari ini akan dirujukan sekira depan hari tak ada mana-mana gabungan yang ada simple majority. Dan saya rasa betul kerana melalui zaman macam ni. Okey, tuan-tuan? Ya, kayu amri, bijak. Pakat-pakat lah. Potik-potik yang perkauman ke, potik-potik perpecahan, kita stop sekejap. Kita selamatkan negara, semua ada okey. Kalau nak bergaduh, kita bergaduh balik lah. Sekarang kita jangan bergaduh. Sebab prinsip ni, politik ni, prinsipnya jangan mengatasi negara, jangan mengatasi rakyat. Politik ni prinsipnya jangan menjejaskan ekonomi. Itu yang important. Noh Rahman, aku sarankan cari formula untuk rumah kita UMNO boleh settle. Okey. Masalah lah UMNO ni, masalah dia ada selintir 2-3 orang pemimpin kita yang masih tak dapat terima kerajaan perpaduan. Dia masih lagi nak pandang belakang. Kita nak pandang depan, dia masih nak pandang belakang. Nak tubuh kerajaan dengan Perikatan Nasional saja. Dia masih nak bawa no DAP, no UNWR, no semua ni. Orang tu orang pandang belakang. Kita pandang ke depan lah. Takkanlah prinsip no DAP, no UNWR, no BBM ni nak mengatasi prinsip selamatkan negara, selamatkan rakyat. Apa benda lah benda tu, ngarut. Pandang ke depan. Bawa politik yang matang. Dan dalam masa yang sama, kita cari semula momentum UMNO. Kita postmortem di mana kelemahan kita. Dan kita perbaiki, kita tambah baik dan kita tawarkan semula kepada rakyat di pilihan raya yang ke-16 nanti. InsyaAllah momentum kita akan kembali. Kita dan kadang hari ini kita jangan terlalu emosi. Kalau kita buat keputusan emosi macam Muhyiddin buat keputusan, implikasinya sepatutnya mereka jadi kerajaan dah jadi pembangkang. Berbeza dengan Dr. Zahid Hamidi. Dia tidak membuat keputusan mengikut emosi. Daripada patut jadi pembangkang jadi kerajaan, nampak tak? Okey tak? Tak apa. Macam yang tak puas hati tu, 6 bulan lagi kita ada pemilihan UMNO. Ditawarkan diri. Saya pun nak tawarkan diri juga pemilihan nanti. Jadi tuan-tuan sokonglah saya, no? Pemilihan akan datang ni saya nak tawarkan diri. Di tuan dan puan sokong saya, no? Saya muda lagi, handsome lagi ni, pakai filter kan, handsome lagi ni kan. Jangan lupa sokong saya, tahu tak? Kita bawa politik matang. Prinsip kita tak mengatasi prinsip negara dan prinsip rakyat. Pergaduhan, perbalahan politik kita takkan kita menyebabkan ekonomi jatuh dan sebagainya. Boleh? Okey, boleh, no? Okey, tuan. Ya, Sri Mia, move on. Jangan pandang belakang lagi. Kita kena pandang depan. Masalah mesti kita hadapi. Bukan kita lari dari masalah. Jangan ikut cara Muhyiddin. Dia tak berani menghadapi masalah. Dia lari dari masalah. Bila lari dari masalah, dia sendiri yang down. Kenapa saya tak boleh? Saya ada 115 SD. Takkan dia tak tahu? Keputusan mesti en bloc, bukan individu. Statutory declaration dah tak boleh guna zaman ni. Apa guna kita buat anti lompat parti kalau kita nak pakai statutory declaration lagi, SD lagi? Betul tak? Ya, pandang depan. Tapi ramai orang-orang yang berpandangan depan, cerah masa depan. Kalau kita pandang belakang, gelap masa depan. Pandang depan. Betul. Kalau ni kita tak mau pergaduhan-pergaduhan ni. Kita nak orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, anak Sabah, Sarawak berpadu. Boleh? Boleh? Kita pakat-pakat selamatkan ekonomi kita. Kita kongsi rezeki, boleh?
Boleh tak kita kongsi rezeki? Kita hari ni berpakat, sokong kerajaan perpaduan, sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita pulun bagi ekonomi naik, lepas tu kita berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki dari segi perniagaan dan kehidupan kita boleh. Melayu, Cina, India, asli, anak Sabah, Sarawak berkongsi rezeki boleh? Mesti boleh. Boleh. Kita tak mau lagi tengok kulit, jangan tengok kulit, tengok hati. Saya berkawan ni bukan tengok kulit tuan. Saya tengok hati. Saya ada kawan Cina ramai juga. Kami berkawan bukan kerana kulit. Kami berkawan bukan sekadar kerana bisnes. Kita berkawan kerana hati. Kalau kita nak buat bisnes pun, kita kena pakai hati. Kalau kita buat bisnes pakai kulit, itu yang duk tipu tu. Betul? Saya orang India, saya ramai kawan. Yang tukar minyak enjin motor saya. Yang repair motor saya, komen India. Berkawan kerana hati. Bukan kerana hati, bukan kerana kulit. Betul? Apa yang menjadi hak kita, wajib kita pertahankan. Dan kita kena sentiasa menasihati yang lain. Jangan sentuh perkara-perkara yang kita tak suka. Kita juga takkan sentuh perkara-perkara yang mereka tak suka. Soal agama, soal hak bangsa, itu tak boleh sentuh. Betul? Kita kena ada sempadan kira lah. Mimpin DAP pun kena sedar jugalah. Mesti ada sempadan je lah. Kita nak meraih sokongan, guna cara lain. Cara yang matang. Okey? Kelang. Ya. Macam sekarang kerajaan perpaduan ni, tuan, orang Pakatan Harapan, orang Barisan Nasional, orang UMNO, orang PKR, orang PAN, orang DAP, orang muda, warisan, GPS, JRS. Ni, jangan berpakat atas kulit saja. Kita pakat pakai hati. Semua maksud selesai. Kalau pergi makan, duduk ramai-ramai. Boleh. Orang Melayu, orang Cina, orang India, duduk sekali. Orang Iban, duduk sekali. Boleh. Kita pakat bagi elok. Boleh. Boleh. Kita kat bawah dah buat lama dah. Betul. Kita pakat pakai hati. Boleh? Boleh. Bagus. Pasal kalau kita tak pakat pakai hati, kalau ekonomi ni jatuh, yang susah tu bukan hanya orang Cina, orang Melayu pun susah, orang India pun susah, orang asli pun susah, anak Sabah susah, anak Sarawak susah. Betul? Kita pakat pakai hati, kita angkat ekonomi, kita beri kepercayaan kepada Anwar Ibrahim, kepercayaan kepada pemimpin kabinet kerajaan nanti. Bila ekonomi naik, kita kongsi rezeki. Boleh? Kongsi rezeki tu makna apa? Kita kena bekerja lah kalau ekonomi baik. Kalau kita tak bekerja, tak ambil peluang, nak kongsi rezeki macam mana? Mana kita kena ambil peluang. Tidak? Ambil peluang. Apa peluang ada, kerja. Kalau kita tak kerja, memang tak ada duit. Zani Zamzam, sudahlah Ismi bercakap nak tunjuk pandai, nak tunjuk hang tu bagus. Tuan Zani Zam, kena positif sikit lah. Tuan Zani Zamzam, positif sikit. Jangan terlampau banyak negatif. Jangan bebai. Kau ni Perikatan Nasional, boleh jadi kerajaan. Sambut saranan PM. Join dengan kerajaan perpaduan, tak ada masalah. Kamu ada peluang jadi kerajaan. Join lah. Kami dah join, tak ada masalah. DAP pun dah minta maaf dah. Anthony Locke minta maaf, Lincoln Ing minta maaf. Dia orang pun minta maaf ke Sabah, Sarawak. Kalau dia orang boleh minta maaf, kita boleh maafkan, tak ada masalah. Setiap yang berlaku dulu adalah pengalaman. Setiap kesilapan yang dulu, kita belajar dari kesilapan tu. Boleh? Mata tak nampak di kena sikit-sikit. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Saya ingat nak stop dulu, tuan-tuan. Pintar saya, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Enough if enough. Cukup-cukup lah.
buat sekarang ni kita berpadu hati ke hati dulu, selamatkan negara, pulihkan ekonomi dulu. Boleh tuan no? Boleh no? Terbaik no? Kita no, Ketuhanan Melayu, no problem. PKR reformasi. Kan? Lawan tetap lawan. Okey? Kita no Ketuhanan Melayu. Kita sebut Ketuhanan Melayu. Siapa saya sebut Ketuhanan Melayu tak ada masalah. Empat parti kita memang parti Melayu, parti Ketuhanan Melayu, tak ada isu lah. PKR parti reformasi, dia reformasi tak ada masalah kan? Boleh? Terbaik kan? Orang Melayu, orang Cina, orang India, asli Sabah Sarawak kita pakat hati ke hati, boleh? Hati ke hati kan? Boleh tak? InsyaAllah kan? Ini kebangkitan baru untuk Malaysia. Terima kasih tuan-tuan. Sebelum saya tamatkan lah ni, saya nak mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk di kelemahan diri saya sendiri. Teruskan perjuangan kan? Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan.